Akhir sekali saya doa, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah. Ingatkan aku satu ayat yang menenangkan hati aku, Ya Allah. Dah ayat kursi dah tak ingat. Semua tak ingat, tuan-tuan. Ada juga rupa-rupanya sampai satu masa kita tak ingat. Dan saya masa tu saya cakap apa kat hati saya? Kalaulah takdir ada benda datang duduk depan kereta ni kan, duduk ni, confirm saya terjun kereta, saya lari, tinggal kereta. Saya cakap macam tu. Dalam hati tu. Weh, takut juga Ustaz. Saya cakap macam tu dah. Saya kata kalau keluar malam ni, memang aku turun daripada kereta ni, aku tinggal, cabut lari. Akhir sekali saya duduk, datang dalam hati saya ayat ni fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Saya satu kali ni saya cerita, satu kali ayat akhir sekali kita ni pengalaman saya. Saya balik Kota Baru nak jumpa kawan lama tak jumpa, rasa 10 tahun ke apa. Dah lewat sangat dah pukul 11 malam, pukul 11.30 lebih kurang. Saya minta dengan dia location. Dia kata, orang Kelantan pun tak tahu minta location. Saya kata, tak adalah, takut cari tak jumpa, dah lewat. Dia hantar location tu. Bila mana dia hantar location, saya buka location tu, dia kata dekat dah. Daripada saya duduk tu, 1 kilometer ke depan. Tapi yang sepeliknya, bila mana buka map tu, Waze tu kan, dia kata 200 meter ke depan, corner kiri. Saya pun dah lewat, saya pun masuk corner kiri tu, masuk dalam tu, saya tekan kereta, laju pergi. Saya pun berit mengejut. Lebih kurang saya dengan tu pintu gitulah, lebih kurang dekat sikit lah pintu belakang tu. Saya pun bergerak. Saya terkejut. Tapi dah lain macam dah rasanya. Saya pun pusing belakang. Gelap gelita. Rupa-rupanya yang terang tadi lampu kereta je. Saya ingat ke kiri kanan terang. Saya pun tengok ke kanan. Hutan. Saya pun tengok ke kiri. Tak nampak. Jengok sikit. Rupa-rupanya kubur. Jadi kubur tu panjang dalam 100 meter lah tuan-tuan sekalian. Panjang tu, tengok, pagar tu daripada sana lagi. Masa tengok kubur tu dah berdiri bulu roma daripada kaki. Bukan atas. Ni tuan-tuan sekalian. Dia selalunya seram lah kan, seram. Bukan takut, seram. Takut ke seram? Biasanya dia berdiri bulu roma atas bahu ni kan. Pernah ya? Tiba-tiba berdiri bulu roma tuan-tuan daripada kaki sampai ke kepala. Kuat. Masa itulah saya nak baca ayat-ayat yang kita belajar. Satu ayat pun tak ingat. Termasuk Al-Fatihah, ayat kursi, semua tak ingat tuan-tuan. Akhirnya saya sesandar. Sudah. Saya pun doa, Ya Allah. Tapi tak tahulah, saya ni nak kata penakut, taklah penakut sangat. Dalam bab hantu ni lah. Taklah penakut sangat. Saya pernah masa duduk di Bukit Kuda ni, dah cerita hantu ni, tu panjang sikit cerita dia ni. Tapi nak habis ni. Dia penutup dia. Ni nak kena zikir ni. Saya pernah masa saya duduk Bukit Kuda tu, memang saya takut sebab di Bukit Kuda tu yang saya sewa satu tempat tu, ujung bangunan tu ada kubur 7 buah ke 6 buah. Setiap kali orang jemput saya nak tahajud. Nak pimpin solat tahajud, kena turun pukul 3 pagi. Masa tu, ya Allah, takutnya, ya Allah. Allah dah tahu. Sebab apa? Memang ada yang ikut. Kita paling tak ada. Kita berjalan, ada bunyi yang ikut. Akhir sekali orang cerita kat saya pun, dia kata, Ustaz, kat sini ni adalah gangguan-gangguan. Sebab apa? Ada kubur lama kat belakang tu. Akhir sekali saya nak hilangkan rasa takut saya. Sebab apa, tuan-tuan? Saya pergi parking depan kubur tu, saya angkat lampu tinggi, saya kata, ginilah, cuba keluar nak tengok. Dengar cerita tu keluar ni, kata tak ada kepala lah, macam-macam. Orang cerita kat saya, macam-macam, tak ada kepala lah, macam-macam. Cuba keluar cepat. Nak pergi tahajud ni, saya kata. Lah lewat nak pergi tahajud ni. Keluar cepat. So duduk situ setengah jam, tuan-tuan. Depan kubur tu, saya suruh keluar. Keluar cepat, saya kata. Lewat dah ni nak pergi tahajud. Saya duduk macam ni, duduk. Setengah jam saya duduk kat situ. Tak keluar. Saya kata, tak apalah, saya pergi tahajud dululah. Pergi solat, pergi. Tak keluar. Masa tu hilang sikit takutnya. Tapi yang ni, yang kena ni lagi takut juga. Tuan-tuan ingat ke dah hilang dah takut. Tak adalah. Akhir sekali saya doa, Ya Allah, tolonglah aku, Ya Allah. Ingatkan aku satu ayat yang menenangkan hati aku, Ya Allah. Dah ayat kursi dah tak ingat. Semua tak ingat, tuan-tuan. Ada juga rupa-rupanya sampai satu masa kita tak ingat. Dan saya masa tu saya cakap apa kat hati saya? Kalaulah takdir ada benda datang duduk depan kereta ni kan, duduk ni, confirm saya terjun kereta, saya lari, tinggal kereta. Saya cakap macam tu. Dalam hati tu. Weh, takut juga Ustaz. Saya cakap macam tu dah. Saya kata kalau keluar malam ni, memang aku turun daripada kereta ni, aku tinggal, cabut lari.
Akhir sekali saya duduk, datang dalam hati saya ayat ni. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Nanti saya semak balik ayat-ayat yang tadi saya bagi balik. Saya tak ingat ayat. Tapi selalu duduk baca. 3 kali pagi, 3 kali petang. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dalam ni ada. Nanti kita baca dalam ni. Dalam Wirdul Latif. Ada nanti saya ijazahkan pada tuan-tuan. Dan selepas itu, contohnya kita parking kereta, kita parking motor, kita tinggal rumah, ingat saja pada rumah kita pun baca. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Anak kita keluar lambat sikit balik, kita pun baca. Fallahu khairun hafiza, maka Allah datangkan, ya Allah tenang, ya tenang. Tak risau apa-apa. Masa itulah tuan-tuan dia turun sikit bulu roma tu, turun sikit. Fallahu khairun hafiza. Jadi itu antara apa yang kita nak cakap, bahawa hidup ni hati akan tenang, hidup ni kehidupan akan lapang, hidup ni akan bahagia di saat kita ingat Allah. Apa makna? Berzikir kepada Allah. Kata ulama, tidak ada amalan yang paling menyelamatkan manusia daripada azab Allah, zikir. Saya bawa satu contoh tuan-tuan. Dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, beliau membawa satu hadis baginda Nabi mengatakan, Nabi kata apa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Okey, yang tu tak apa, kita bincang lain. Nabi kata apa? Subhanallah tamla'ul mizan. Tuan-tuan ucap subhanallah, dia boleh memenuhi timbangan amalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan balik akhirat nanti, di saat tuan-tuan ditimbang amalan, kalau saya tanya soalan hari ni, agak-agak kalau Allah timbang dosa dengan pahala, mana berat? Agak-agak. Hari ni. Buat masa yang ada ni. Buat dosa. Kalau buat dosa, kat mana kena pergi? Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, sama. Kita akan jawab sama. Saya rasa berat dosa lah ustaz saya ni. Tapi kalau dah berat dosa, agak-agak kat mana tempat kita akhirat? Kat neraka, nak pergi. Wal-iyazubillah, na'uzubillah. Habis tanya lagi sekali, habis sekarang ni berat dosa ke berat pahala? Tak nak jawab dah. Tadi nak jawab. Dan macam mana cara paling mudah untuk memberatkan timbangan kita? Nabi kata, subhanallah tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah boleh memenuhi timbangan amalan kita. Ada hadis yang selepas itu Nabi kata apa? Subhanallah walhamdulillah. Siapa yang baca dua, subhanallah, alhamdulillah, boleh tamla'u, boleh memenuhi, ataupun kata Nabi juga, tamla'an ma bainas samawati wal ard, pahala dia memenuhi antara langit dengan bumi. Jadi kadang-kadang kita ni tak perlu banyak sangat bangun malam. Yang tu lagi baiklah. Tapi kalau tak nak bangun malam pun tak mampu, nak khatam Quran dalam sebulan pun tak mampu, baik kita ambil tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ataupun tiga-tiganya sekali. Yang kita